Dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, malam ini kita mula majlis daurah. Mudah-mudahan kalau kita selesai kitab kita awal, kita akan ganti dengan kitab yang berikutnya, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita mula muka surat yang kedua. Sebelum tu kita sama-sama sedekahkan Fatihah untuk guru-guru kita yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebagaimana yang saya maklumlah, yang dah ada kitab boleh kita rujuk muka surat yang kedua, dan yang belum ada kitab kita dengar je lah. InsyaAllah siapa yang letak nama saya akan order lagi lah tuan-tuan. Jadi permulaan malam ini kita mula dengan bilangan yang pertama. Bilangan rukun salat. Ada 14 rukun. Tuan-tuan, saya sebelum tu nak maklumkan, sengaja saya buat bentuk soal jawab bagi memudahkan untuk kita faham. Sebab kitab I'anah ini antara kitab yang sukar juga untuk kita fahami. Mudah-mudahan dengan bentuk soal jawab ini, tuan-puan semua dapat lebih memahamilah. Walau bagaimanapun, kalau kita baca sendiri kitab ni, walaupun saya susun dalam bentuk soal jawab, tapi agak sukar juga kalau kita tidak mempelajari melalui daurah yang kita buat ni. Jadi insyaAllah bilangan yang pertama, bilangan rukun solat. Ada 14. Dengan dijadikan tamakninah adalah satu rukun yang tersendiri. Biasa kita dengar rukun solat ni 13 sahaja. Tetapi kitab ini sebut 14. Daripada mana satu lagi? Kebanyakan kitab sebut 13. Dalam kitab kita sebut 14. Daripada mana satu lagi? Adakah tak sama cara sembahyangnya? Sebenarnya sama sahaja. Beza dari segi bilangan sahaja. Tetapi hakikatnya sama. Cara ulama bilang rukun solat tu tak sama. Tetapi hakikatnya sama. Sebab apa? Sebab tamakninah ini dijadikan satu rukun yang berlainan. Asalnya 13, campur lagi dengan tamakninah jadi 14. Setengah kitab dia tak kira tamakninah tu rukun. Setengah kitab dia kira tamakninah tu syarat. Syarat sah rukuk kena ada tamakninah. Kena ada tamakninah. Tetapi kitab kita ini dia sebut tamakninah ini juga dikira rukun. Tu dia jadi 14. Jadi kita faham di sini beza dari segi bilangan sahaja, tetapi hakikatnya sama. Bila sebut rukun, maknanya wajib kita buat.
Sama juga bila kita sebut syarat, wajib kita buat. Sama-sama wajib sahaja. Cuma cara ulama meletakkan itu sama ada syarat ataupun rukun. Macam mana kita nak membezakan antara syarat dengan rukun? Tuan-tuan, macam mana kalau orang tanya syarat tu apa? Rukun tu apa? Sedangkan kedua tu, syarat dan rukun itu, kedua-dua itu adalah perkara yang wajib kita buat. Nak tahu perbezaan antara syarat dengan rukun. Jadi senang saja. Bila sebut syarat, untuk kita mudah faham, syarat ni biasanya berlaku sebelum solat. Sebagai contoh wudu. Wudu adalah syarat untuk sah solat. Jadi wudu ini berlaku sebelum solat. Sebelum kita sembahyang, kita dah kena ada wudu. Sama juga tutup aurat. Tutup aurat itu tidak dikira rukun. Itu dikira syarat sah solat. Sebab apa? Sebab tutup aurat itu mesti berlaku sebelum sembahyang. Sebelum kita sembahyang, kita kena tutup aurat dulu. Itu antara caralah kita nak bezakan syarat dengan rukun. Adapun rukun ini berlaku di dalam solat. Contoh rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Perkara ini berlaku semasa kita melaksanakan solat. Ini disebut rukun. Jadi kita kena tahu bezalah. Cuma ada ulama meletakkan tamak-ninah ini juga dikira syarat. Dan ada juga ulama meletakkan tamak-ninah ini dikira rukun. Jadi 14 rukun sembahyang. Baik, itu perbahasan yang pertama. Yang kedua, rukun solat yang pertama, apa benda? Iaitu niat. Niat. Ini pun perlu juga kita ketahui. Kenapa niat diletakkan di dalam kitab ini rukun yang pertama? Sebab apa? Kalau kita teliti secara zahir ataupun secara hakikatnya, rukun solat yang pertama adalah berdiri. Kita berdiri dulu. Kemudian barulah kita angkat takbiratul ihram. Masa takbir itulah baru kita niat. Maknanya, kalau kita lihat secara zahirnya, niat ini berada pada rukun yang ketiga. Tapi di sini diletakkan rukun yang pertama adalah niat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab niat ini pun menjadi khilaf antara ulama. Setengah ulama mengatakan niat ini bukan rukun solat. Mereka mengatakan niat ini adalah bukan rukun, maknanya syarat. Syarat sah solat. Antaranya Imam Ghazali yang berpendapat niat ini bukan rukun solat. Imam Ghazali mengatakan niat adalah syarat sah solat. Syarat sah solat. Jadi selayaknya pengarang kitab kita ini meletakkan niat ini pada bilangan yang pertama. Sebab nak meraihkan khilaf antara ulama. Bila sebut syarat sah, mesti berada sebelum melakukan solat. Jadi pengarang kitab kita letak niat yang pertama. Walaupun hakikatnya niat ini rukun yang ketiga. Itu kita kena faham. Rukun solat yang ketiga sebenarnya, yang pertama kena qiyam dulu, berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram,
barulah kita masukkan niat ke dalam takbiratul ihram. Cuma dari segi susunan sahaja diletakkan niat pada bilangan yang pertama. Begitu juga kalau kita lihat qiyam. Nanti kita akan jumpa nanti dalam kitab ini. Qiyam diletakkan rukun yang ketiga. Diletakkan pada bilangan sahaja. Pada bilangan sahaja. Walhalnya qiyam ini adalah rukun solat yang pertama. Cuma diletakkan, diakhirkan pada bilangan yang ketiga. Kenapa tuan-tuan? Sebab qiyam ini bukan rukun semua solat. Qiyam hanya rukun pada solat fardu sahaja. Berdiri ni rukun pada solat fardu sahaja. Kalau solat sunat, kita nak sembahyang sambil duduk pun boleh. Nak sembahyang sambil apa? Sambil mengirim pun boleh. Tidak ada masalah. Jadi qiyam ini rukun solat bagi solat fardu saja. Itu sebab ulama meletakkan qiyam ini bilangan yang ketiga. Dia letak sahaja dalam kitab bilangan yang ketiga. Walhal qiyam ini adalah rukun solat yang pertama. Jadi kita tak payah keliru. Beza pada bilangan saja, pada meletakkan saja. Tapi yang hakikatnya qiyam adalah rukun solat yang pertama. Baik, perbahasan yang ketiga. Kita laju sikit. Tak apa. Apakah yang dimaksudkan dengan niat? Niat tu apa tuan-tuan? Kita sebut niat. Niat tu apa benda? Niat ialah qasad untuk melakukan sesuatu di dalam hati. Kita ada lintasan. Lintasan hati. Kita nak buat sesuatu benda tu panggil niat lah. Kalau kita ada lintasan nak sembahyang, tu niat sembahyang. Lintasan nak puasa, lintasan nak apa? Nak tawaf dan seumpamanya. Itulah yang dikatakan niat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab niat ini berkaitan dengan hati. Itu disebut lintasan hati. Dalam rukun solat yang berkaitan dengan hati satu saja. Berkaitan dengan hati satu saja, iaitu niat. Ada juga berkaitan dengan perbuatan. Kita panggil rukun fa'li. Dan ada juga yang berkaitan dengan perkataan ataupun bacaan. Kita panggil qauli. Jadi fa'li ada beberapa lah. Dan qauli, bacaan ada 5 semua. Qauli ada 5. Pertamanya takbiratul ihram. Keduanya Fatihah. Bacaan Fatihah. Ketiganya tahiyat akhir. Dan keempatnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali memberi salam yang pertama. Jadi yang berkaitan dengan hati satu, iaitu niat. Berkaitan dengan apa? Dengan perkataan atau bacaan 5. Jadi 6. Selebihnya cukupkanlah 13 ataupun ada ulama kata 14. Itu berkaitan dengan perbuatan. Maknanya 5 campur 1, 6. Kalau kita kata yang 13, 7 lagi perbuatan. Okey. Cuma yang qauli tuan-tuan
Ini pun kita kena itulah, kita kena tahu juga. Yang qauli 5 tu. Yang qauli 5 tu tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir dengan selawat kepada Nabi itu rukun yang berbeza. Tahiyat akhir, setakat mana tahiyat akhir? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setakat tu. Mula pada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah hinggalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat kepada Nabi adalah rukun yang berlainan. Sebab apa setengah kita ada yang faham tahiyat akhir dengan selawat tu rukun yang sama. Tidak. Kalau kita bilang sama, dia tak cukup 5. Tak cukup 5. Sebab apa? Tahiyat akhir, bacaan yang asing dan selawat kepada Nabi SAW itu adalah bacaan yang berasingan. Jadi tuan-tuan, niat ni kita kosak dalam hati nak buat sesuatu lah. Kalau niat nak sembahyang, kita kosak nak sembahyang. Cuma ada cara dia yang diajar oleh syarak. Niat nak sembahyang, kosaknya macam mana? Niatnya macam mana? Niat nak puasa, niatnya macam mana? Semuanya berbeza. Sebab apa hadis sebut innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu bergantung pada niat. Jadi Imam Nawawi mengatakan kebanyakan amalan ataupun ibadat perlu kepada niat. Kalau kita tak niat, maka ibadat kita tidak sah. Kebanyakan, walaupun ada juga ibadat yang tidak bergantung pada niat. Contohnya apa? Disebut dalam hadis talak. Walaupun kita main-main saja, kita tak niat, kita main-main, boleh jatuh. Ataupun yang berkaitan dengan akidah, kita hanya main-main saja, kita tak niat pun, itu pun boleh jatuh. Jadi Imam Nawawi mengatakan hampir kebanyakan ibadat itu perlu kepada niat, walaupun ada ibadat yang tidak perlu pada niat. Baik, perbahasan yang keempat. Hukum didatangkan kosak solat dalam niat seperti sahaja aku solat fardu zuhur. Jadi tuan-tuan, ini kita kena kuasai betul-betul. Dalam niat sembahyang ini tidak terlepas daripada 3 benda. Iaitu kita panggil qasad, ta'arud dan ta'yin. 3 benda ni kita kena kuasai. Qasad, iaitu kita qasad nak melakukan sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua ta'arud. Ta'arud tu apa benda? Ta'arud itu hukum sembahyang tu. Sama ada sembahyang tu sembahyang fardu ataupun sembahyang tu sembahyang sunat. Sebab sembahyang ni ada 2. Ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Jadi kita kena bawa ta'arud hukum sembahyang tu, sunat ke fardu. Itu kita panggil ta'arud. Dan satu lagi kita sebut apa? Qasad, ta'arud dan ta'yin. Satu lagi ta'yin. Ta'yin tu apa benda? Ta'yin tu kita nak bezakan nama sembahyang. Sebab sembahyang tu banyak. Ada sembahyang zuhur, ada sembahyang asar, ada sembahyang hari raya, ada sembahyang duha. Jadi nama sembahyang itulah yang kita sebut ta'yin. Jadi 3 perkara ini, qasad, ta'arud, ta'yin. Yang ni kita kena mahirkan. Perlu ada di dalam niat kita semasa kita mengangkat takbiratul ihram. Contoh tuan-tuan, sahaja aku solat fardu zuhur. Itu contoh. Sahaja aku solat. Itu namanya qasad. Kita solat, bukan kita nak puasa. Bukan kita nak buat haji.
sahaja aku solat. Kita nak bezakan ibadat kita sekarang ni, kita tengah sembahyang. Itu namanya qasad. Fardu namanya ta'arud. Sembahyang kita ni bukan sunat. Sembahyang kita ni adalah sembahyang fardu. Kita ta'arud. Dan akhir sekali kita ta'yin zuhur. Zuhur, tuan-tuan. Sebagai contohlah, kalau asar, kalau maghrib, kita ta'yin. Maknanya kita namakan sembahyang yang kita buat tu sembahyang apa. Kalau ada 3 tu cukup. Maka 3 ni hukumnya apa? Wajib. Wajib kena ada. Jadi bermakna kita faham di sini. Yang perlu ada hanya qasad, ta'arud dan ta'yin. Adapun bilangan rakaat, tak payah. Maknanya tak payah kita sebut. Kalau kita sebut, itu lebih afdal. Maknanya sebab apa? Ada ulama kata sunat kita sebut. Tapi kalau kita tak sebut bilangan rakaat, tidak menjadi satu kesalahan lah. Maknanya sah sembahyang kita. Sebab apa bila kita sebut zuhur? Sememangnya zuhur tu sembahyang 4 rakaat. Tak ada zuhur yang 5 rakaat. Bila kita sebut maghrib, cukuplah. Tak payah kita kaitkan lagi dengan rakaat. Bila sebut maghrib, semestinya maghrib ni 3 rakaat. Okey. Itu yang pertama. Rakaat tak payah. Maknanya tak wajib lah. Kalau kita nak sebut, tak apa. Sama juga tunai ataupun qada. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, katakan. Apa 3 rakaat tunai. Kalau nak sebut tunai pun tak apa. Tapi kalau kita tak sebut tunai pun sembahyang kita sudah dikira sah. Sebab apa sebutan tunai ataupun qada itu yang tidak menjadi satu kewajipan. Dan kerana Allah Ta'ala, itu pun tidak wajib kita kaitkan kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita masukkan kerana Allah, itu lagi baiklah. Cuma kalau kita tak sebut kerana Allah pun, sembahyang kita sudah dikira sah. Kerana apa? Sememangnya bila kita sembahyang itu semestinya kerana Allah. Bukan kerana manusia. Bukan kerana benda lain. Jadi yang wajib kita perlu kuasai di sini, pada bab niat sembahyang ni 3 tu lah. Qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi tuan-tuan, sama juga kalau kita sembahyang apa, jamak qasar lah, kita qasar. Sembahyang musafir. Sembahyang musafir. Kita qasar sembahyang apa? Contoh sembahyang zuhur. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Cukup dah. Tak payah lagi kita nak sebut 2 rakaat. Kerana bila kita kaitkan dengan qasar, itu bermakna 2 rakaat dah. Tak ada sembahyang qasar 1 rakaat. Memadai dah kita sebut dengan qasar. Walaupun kita tak niat 2 rakaat pun sudah dikira sah. Baik, perbahasan yang kelima, tujuan didatangkan qasad solat dalam niat. Sebab apa kita datangkan qasad? Apa itu qasad? Sebagaimana yang kita belajar tadi, apa itu qasad? Qasad tu kita niat, aku nak sembahyang. Sembahyang tu qasadnya. Aku nak sembahyang, bukan aku nak puasa, aku nak sembahyang. Sebab apa kita datangkan qasad? Ulama kata untuk membezakan amalan solat dengan amalan yang lainnya. Untuk nak beza amalan solat dengan amalan lain. Sebab apa? Ibadat ni banyak. Ibadat yang diperintahkan oleh Allah ni banyak. Tapi bila kita qasad untuk sembahyang, bermakna kita sudah membezakan perbuatan kita sekarang ini adalah ibadat kita khusus untuk sembahyang, bukan ibadat yang lainnya. Itu sebab dalam sembahyang
Ya, ulama sebut apa? Ya, dalam sembahyang, ya, kita tak boleh nak campur aduk ibadat. Ya, kalau kita sembahyang dalam masa yang sama, contoh kita, ya, kita berzikir perkara yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Ya, tidak digalakkan. Ya, sebab waktu ni, kita ibadat yang khusus dah sembahyang. Kenapa kita nak kaitkan dengan ibadat yang lain? Ya, kecuali zikir-zikir yang diajar oleh Nabi yang berkaitan dengan sembahyang. Itu tak apa. Tu kalau kita nak berdoa dan sebagainya, kita berdoalah dengan apa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Boleh kalau kita doa yang tidak warid, ada ulama kata boleh, tak batal solat, tapi tidak dianjurkan. Ketika sujud dalam solat, kita doalah dengan doa yang diajar oleh Nabi. Selepas tahiyat akhir, kita doalah doa yang diajar oleh Nabi. Kita panggil doa warid. Walaupun boleh kita berdoa dengan doa kita, tak apa. Yang penting tidak menyalahi dari segi bahasa Arab, tak apa. Silakan. Tidak menjadi masalah, cuma tidak afdal. Baik, perbahasan yang keenam. Hukum didatangkan ta'yin bagi salat fardu. Apa itu ta'yin, tuan-tuan? Kita sudah bahaskan tadi. Apa itu ta'yin? Ta'yin ni maknanya kita nyatakan nama sembahyang tadi. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Zuhur tu ta'yin. Asar. Kita niat asar. Kalau maghrib. Itu namanya ta'yin. Apa hukum ta'yin? Wajib ta'yin daripada zuhur dan selainnya. Saya dah bahaskan tadilah. Tak payah kita panjangkan lagi. Dah berulang. Tak apa. Tuan-tuan baca sendirilah yang tu. Nombor 7 tu pun boleh bacalah. Tujuan didatangkan ta'yin di dalam niat salat fardu. Sebab apa kena bawa ta'yin? Zuhur ataupun asar kena sebut ta'yin tu. Untuk membezakan antara jenis salat. Kalau kita sebut zuhur, maknanya zuhur lah. Bukan salat asar. Itu tujuannya. Tak boleh kita niat sahaja aku sembahyang. Sembahyang fardu sekarang ni. Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak sebut zuhur, katakan. Kita sembahyang zuhur. Kita niat sahaja aku sembahyang fardu masa ni lah. Seolah kita niat begitu. Tak boleh. Kita kena kaitkan sama ada zuhur, asar ataupun seumpamanya lah. Nombor 8 tu sudah bahaskan. Nombor 9, hukum didatangkan ta'yin pada salat sunat. Sama je, pada salat sunat pun wajib juga kena datangkan ta'yin. Contoh salat duha lah. Sahaja aku sembahyang salat sunat duha. Contohlah, tuan-tuan. Duha tu ta'yin lah. Nak bezakan dengan sembahyang lain, sunat lain. Sembahyang duha. Sembahyang apa lagi? Sembahyang hajat. Sembahyang ba'diyah. Sembahyang semualah. Sebab itulah kita perlu datangkan ta'yin juga pada solat sunat. Selain pada solat fardu, solat sunat juga perlu didatangkan ta'yin. Awas, abah nak mengajar. Keluar. Apa? Pukul 9.45. 9.45 habis. Kejap je. Keluar je. Kejap. Was. Kejap lagi. Sorry. Maaf, tuan-tuan. Anak saya ganggu. Ajak keluar. Okey, kita teruskan sikit lagi. Okey, saya buka soalan lah, tuan-tuan. Kalau ada soalan. Sebelum kita teruskan, saya buka soalan.
Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Saya kumpang tanya Ustaz. Boleh. Tadi Ustaz kata ta'yin tu maksudnya wajib pada semua solat lah. Tapi Ya. kecuali solat sunat mutlak tu macam mana Ustaz? Bagus baru kita nak masuk. Okey, ta'yin ni semua solat wajib. Tak kiralah pada solat fardu ataupun solat sunat. Cuma nombor 9 dia sebut kecuali pada solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak sahaja yang tidak wajib kita ta'yin. Sebab apa? Sebab solat sunat mutlak ini solat yang tidak ada nama. Sebagaimana yang kita belajar sebelum inilah tuan-tuan. Solat sunat mutlak ni solat yang tidak ada nama. Semata-mata sembahyang. Dalam bahasa Arab pun mutlakun. Semata-mata sembahyang. Maknanya kita dah buat sembahyang tahajud. Katakan kita bangun tengah malam. Kita dah buat tahajud. Kita buat qadha. Semua dah kita buat. Tapi kita rasa nak sembahyang lagi. Sedangkan jenis sembahyang tu kita buat semua dah. Tapi boleh kita sembahyang semata-mata nak menghampirkan diri kepada Allah, kita panggil sembahyang sunat mutlak. Sahaja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Maknanya sembahyang apa? Sembahyang tak ada nama. Sahaja aku sembahyang. Bukan sembahyang hajat, bukan sembahyang rawatib, bukan sembahyang qadha, bukan sembahyang semualah, bukan sembahyang hari raya, maknanya tidak ada nama. Jadi solat sunat mutlak ni tak payah kita nak ta'yin. Nak ta'yin macam mana? Sebab dia tak ada nama kan. Ta'yin ni kita nak membezakan nama sembahyang tu. Jadi dah sembahyang tu dah tak ada nama. Jadi tak payahlah kita nak ta'yin. Itu maksud dia. Baik, seterusnya. Solat sunat yang tidak termasuk dalam kategori solat sunat mutlak. Jadi kita nak tahulah tuan-tuan. Yang dikatakan bukan solat sunat mutlak. Kita nak kenal. Kita nak kenal solat sunat mutlak ni macam mana. Jadi caranya kita kena kenal dulu solat yang selain daripada sunat mutlak. Contohlah solat sunat rawatib di sini. Solat sunat rawatib bukan solat sunat mutlak. Sebab apa solat sunat rawatib? Solat yang ada nama, rawatib. Apa itu rawatib? Apa yang kita faham bila disebut solat sunat rawatib? Maknanya solat yang mengiringi fardu. Tuan-tuan sama ada sebelum sembahyang fardu ataupun selepas sembahyang fardu. Itu namanya solat sunat rawatib. Sebagai contoh solat zuhur lah. Sebelum kita sembahyang zuhur, kita sembahyang qabliyah. Lepas sembahyang zuhur, kita sembahyang ba'diyah. Itu namanya rawatib, mengiringi fardu. Jadi sembahyang ini bukan sembahyang mutlak, bukan sembahyang sunat mutlak. Sebab dia ada nama khusus. Ni sifi kita nak kenal sembahyang mutlak tu apa. Walaupun dah jelas dah saya maklumkan tadi cuma untuk lebih tuan-tuan faham lagi lah. Okey, yang B tu solat sunat berwaktu. Solat sunat berwaktu ini pun bukan solat sunat mutlak. Solat sunat yang ada waktu. Solat sunat apa? Hari raya berwaktu. Kita tak boleh buat solat hari raya kalau tak tiba masa hari raya. Itu namanya solat sunat berwaktu. Sama juga solat sunat tahajud. Ini pun berwaktu. Tak boleh kita solat sunat tahajud di siang hari. Mesti di malam hari dan syaratnya selepas kita bangun daripada tidur. Jadi banyaklah solat sunat yang berwaktu. Sama juga solat sunat duha. Semuanya ini adalah
solat yang dikira solat sunat yang berwaktu. Solat sunat duha, waktu duha bila? Bila tuan-tuan waktu duha? Bermulanya naik matahari. Naik matahari lah. Ada setengah ulama kata naik matahari segalah. Maknanya 20 minit selepas habis waktu subuh lah. Lebih kurangnya. Itu bermula waktu duha. Dan berakhirnya waktu duha bila masuk waktu zuhur. Akhirnya waktu duha. Waktu duha. Masuk zuhur tu habis duha lah. Ada satu pandangan kata begitu. Ada juga pandangan lain menyebut lebih kurang 20 minit sebelum zuhur. Maka habislah waktu duha. Jadi tak kisahlah, itu adalah khilaf antara ulama. Jadi solat sunat tersebut adalah solat sunat berwaktu. Satu lagi, solat sunat yang mempunyai sebab. Solat sunat yang mempunyai sebab pun banyak. Sebagai contoh, solat apa? Solat hajat. Kita sembahyang hajat tu sebab apa? Kerana ada sebab lah, tuan-tuan. Itu namanya solat sunat yang bersebab. Gerhana matahari. Sunat kita buat solat gerhana tu sebab berlakunya gerhana. Tahiyatul masjid. Ini pun solat yang bersebab. Kenapa sunat kita solat tahiyatul masjid? Sebab kita masuk masjid. Nabi kata, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Bila mana kamu masuk masjid, maka jangan kamu duduk sehingga kamu sembahyang dulu 2 rakaat. Tahiyah maknanya hormat masjid. Itu sebagai contohlah. Sebagai contoh sembahyang sunat yang bersebab. Wudu, sembahyang sunat wudu. Sebab apa sunat kita sembahyang? Sebab kita ambil wudu itulah sunat kita sembahyang. Kerana apa? Nabi telah mendengar suara Bilal ketika suara tapak kaki Bilal di dalam syurga ketika Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi tanya Bilal, apakah amalan kamu? Maka Bilal tanya, Bilal jawab, bila mana aku batal wudu, aku berwudu. Setelah berwudu, aku solat sunat wudu. Tuan-tuan, itulah dinamakan solat sunat bersebab. Jadi solat sunat ini tidak terlepas daripada 3 benda. Pertama, mengiringi sembahyang fardu tadi, 5 fardu yang kita sebut rawatib. Yang kedua, solat sebab berwaktu tadi, macam duha. Dan yang ketiga, solat kerana ada sebab. Jadi tidak lepas daripada 3 perkara. Jadi kalau solat tu tidak ada, bukan rawatib, bukan berwaktu dan bukan bersebab, itu namanya solat sunat mutlak. Baik, perbahasan yang seterusnya. Mendatangkan sandaran ta'yin. Nombor 11, tuan-tuan. Mendatangkan sandaran ta'yin seperti ia berniat sahaja aku solat sunat zuhur. Zuhur tu ta'yin, tuan-tuan. Kita belajar tadi, ta'yin tu zuhur. Kita ta'yin. Kita jelaskan nama sembahyang tu nama apa? Zuhur. Itu nama ta'yin. Satu lagi kita panggil sandaran ta'yin. Qabliyah. Itu sandaran ta'yin. Sebab apa sunat zuhur ni ada 2? Kalau kita sebut sunat zuhur saja, mungkin qabliyah ataupun mungkin ba'diyah. Tak tentu lagi. Sebab sunat zuhur ni ada 2. Ada qabliyah dan ada ba'diyah. Jadi qabliyah itulah kita panggil sandaran ta'yin. Kena juga. Atau sahaja aku salat sunat ba'diyah. Wajib. Tuan-tuan. Jadi di sini kita kena faham apa itu ta'yin. Apa itu sandaran ta'yin.
Susah sikit tuan-tuan, tak apa. Benda ni kalau kita tak belajar. Kalau kita belajar, walaupun susah, lama-lama akan jadi mudah. Takkan kita nak tahap sama. Saya tahu tuan-tuan, grup yang ada, grup kita ni grup yang belajar, yang suka bertalaki. Sebenarnya kalau tahap orang biasa tak sesuai, saya baca kitab ini. Cuma saya mengharapkan tuan-tuan boleh faham. Kalau tak faham pun, insya-Allah lama kelamaan kita boleh faham. Biarlah ilmu kita makin bertambah. Jadi di sini kita bezakan ta'yin dengan sandaran ta'yin. Itu dua benda yang berbeza. Kalau setakat kita niat zuhur, sahaja aku solat sunat zuhur, itu ta'yin baru. Kena masuk satu lagi sebab sunat zuhur ini ada qabliyah dan ada ba'diyah. Kita sebut sandaran ta'yin. Jadi wajib tuan-tuan. Kalau kita nak sembahyang qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, wajib kita nyatakan sama ada qabliyahnya ataupun ba'diyahnya. Tak boleh kita hanya sebut sahaja aku solat sunat zuhur. Tak boleh. Sebab solat sunat zuhur ni ada dua, qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau asar tak apa. Kalau kita sembahyang qabliyah asar, sahaja aku sembahyang sunat asar, cukup dah. Walaupun kita tak sebut qabliyah. Sebab apa? Sebab bila sebut sunat asar, hanya ada qabliyah saja. Sebab ba'diyah asar tak ada. Sama juga subuh. Kalau kita sembahyang, apa niat sahaja aku sembahyang sunat subuh, tak sebut qabliyah pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan sebut qabliyah, itu lagi baik. Okey. Kuba apa dah? Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Cukuplah sebagai mukaddimah kita malam ini. Ada soalan? Saya buka soalan. Boleh sebut dalam bahasa Melayu sebelum zuhur, sunat sebelum zuhur? Dalam bahasa Melayu ketika takbir ataupun sebelum solat? Ketika takbir. Tak boleh. Maknanya boleh sebut dan apa boleh, tak ada masalah, tapi kita tak boleh lafaz. Maknanya kita niat dalam hati, tak apa dalam bahasa Melayu tuan. Allahu Akbar, kita hadirkan dalam hati sahaja aku salat sunat zuhur qabliyah, dalam bahasa Melayu tak apa. Yang tidak boleh kita sebut dalam bahasa Melayu itu berbentuk lafaz. Lafaz tak boleh. Kita nak berdoa ketika sujud, katakan ya Allah berikanlah kesihatan kepada aku ya Allah, tak boleh. Kalau kita lafaz dalam bahasa Melayu tak boleh. Tetapi kalau kita hadirkan dalam hati, dalam bahasa Melayu tak apa. Tidak semua orang boleh niat dalam bahasa Arab sekalipun nak hadirkan dalam hati tuan-tuan. Sukar benda ini. Lafaz tak boleh, kalau kita niat tak apa dalam bahasa Melayu. Okey, ada lagi? Biasa. Okey, sambung. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz. Ya. Tadi kita kata tak wajib kita sebut ada ataupun qada. Jadi kalau kita yang kita faham, kalau kita sembahyang sunat tapi kita buat qada, maksudnya qada pun dapat, sunat dan pun dapat. Jadi adakah wajib waktu tu kita sebut qada? Kita sembahyang qada. Sekali lagi puan, ulang. Ini tadi kita tak wajib sebut ada atau qada pada kita solat. Jadi kalau kita solat sunat, yang kita faham kalau kita buat qada, sunat pun dapat. Jadi adakah qada tu wajib disebut? Kalau okey. Tak ada masalah. Kalau kita tak kaitkan dengan qada pun sembahyang kita sah. Dan bila kita buat qada, contohlah
kita masuk masjid kita masuk masjid, kita qada sembahyang kita 4 rakaat, sembahyang zuhur lah katakan kita masuk masjid, kita tak buat sembahyang khusus tahiyatul masjid 2 rakaat. Kita terus qada. Kita niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Kalau tuan-tuan sebut qada lagi bagus. Cuma perbahasan kita ini, kalau tak sebut tu sah. Kalau tuan-tuan kait dengan qada, itu lagi bagus. Tapi kalau kita tak sebut qada, sembahyang kita sah. Dan memang sembahyang kita qada pun masuk masjid waktu kita sembahyang zuhur, sedangkan kita masuk waktu asar, contohlah. Memang qada pun. Kalau kita tak sebut pun sembahyang kita sah. Dalam masa yang sama, tahiyatul masjid kita juga dapat. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Ustaz, Rasa maknanya ada Ustaz, Ya. ada satu lagi saya nak soal. Boleh. Maknanya katalah kita datang awal kata waktu asar. Jadi belum masuk waktu asar kan. Jadi kita nak qada solat tu. Sepatutnya kita buat tahiyatul masjid tu kan. Yang lebih baik lah. Jadi kalau kita saja macam Ustaz kata kita tak perlu sebut qada tu. Habis macam seolah-olah macam kita solat fardu pula Ustaz, sebab kita tak sebut tu. Jadi adakah sah sembahyang kita tu? Tak jadi fardu. Sebab apa tak jadi fardu? Kita masuk sebelum dah waktu asar ke belum? Belum. Belum waktu asar. Tapi Kita maknanya sembahyang tu kita nak qada. Kita nak qada asar. Maksudnya kita nak qada, katalah kita nak qada asar ke kan, kita nak qada zuhur ke. Maksudnya asalkan kita qada lah. Jadi kalau kita tak sebut, kita macam apa yang kita nak qada ni, kita nak menentukan apa solat tu tak sampai lah. Saya faham soalan puan. Cuma macam ni, kalau tak nak keliru, kita bahaskan kalau tidak dibawa qada ataupun tunai, sembahyang kita sah. Cuma kalau tuan-tuan rasa keliru, lebih baik. Lebih baik bawalah qada ataupun tunai, tak ada masalah. Cuma yalah, saya faham lah. Saya faham. Saya nak jelaskan pun susah perkara ni. Sukar untuk tuan-tuan faham. Kalau rasa keliru, bawa je qada ataupun tunai, senang. Okey. Ada lagi soalan? Maksudnya ikut niat kita, Ustaz. Sebenarnya kalau kita tak bawa pun kita dah ada niat di sini. Walaupun kita tak sebut kan, kita tak bawakan qada ataupun tunai, dah ada niat kita sebenarnya. Tu dia. Okey, ada lagi? Boleh faham tak tadi tuan-tuan? Memang dah ada niat kita. Kita nak qada ke kita nak tunai. Sebenarnya dah ada. Kita dah terlintas dalam hati kita. Walaupun kita tak bawa ketika kita takbiratul ihram tadi. Memang terbawa dengan sendirilah. Senang ceritanya begitu. Okey, ada soalan? Ustaz, maksudnya maksudnya Ustaz tidak ada qadaan lah. Maknanya kita tak bawa secara khusus qadaan ataupun adaan, tak apa. Sebab kita tahu kita sembahyang tu sebenar, kita tahu sembahyang apa. Kita tahu. Tapi kalau tuan-tuan bawa tu lagi bagus, sebab nak keluar daripada khilaf ulama. Lagi bagus. Sama juga nak bawa rakaat. Nak sebut rakaat, 3 rakaat lagi bagus. Kalau kita nak sebut kerana Allah Ta'ala, itu pun lagi bagus. Cuma kita nak bahaskan, kalau kita tidak bawa benda tu pun, sembahyang kita sudah dikira sah. Okey, rasa setakat itu dulu lah. Nanti kita sambung pada kuliah yang akan datang lah. Dan saya nak ingatkan malam hari Jumaat, malam Sabtu, kita ada juga kelas Quran. Kalau tuan-tuan nak ikut,
bolehlah join dalam grup Quran. Nanti saya share sekali lagi. Jadi tuan-tuan tak payah malu. Kebanyakannya yang belajar ni perempuan lah. Tak payah malu. Baca je. Kalau ada silap dalam bacaan, masa itulah ustaz boleh tegur. Saya akan buka satu ayat lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz.